Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Nahwu Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa ilja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumika wa 'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ila anqal i'rabul af'alil khamsati. Jadi kita dah sampai kepada i'rab fa'il yang 5, iaitu kata al-fi'lul mudhari'ul muttasilu bihi aliful lithnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati lahu suwarun khamsun. Okay, jadi fi'il mudhari' yang bersambung bihi dengannya, kembali kepada fi'il mudhari', alifu oleh alif ithnain. So, alif ithnain tu jadi fa'il kepada muttasil. Okay, dia muttasil tu dia isim wasaf yang beramal. Wawul jama'ati ataupun waw jama'ah, waw dengan mewakili hum ataupun antum. Okay, alif ni mewakili huma dengan antuma, ya mukhatabah mewakili anti. Lahu, jadi lahu baginya fi'il mudhari' yang bersambung tersebut suwarun khamsun, 5 rupa. Okay, gambaran. Atlaqa 'alaiha an-nuhatu al-af'ala al-khamsata wa hiya nahwu yaqumani, taqumani, wa yaqumuna, wa taqumuna, wa taqumina, ya Hindu. Jadi atlaqa menggunakan istilah tersebut 'alaiha ke atasnya, kembali pada suwar. Nuhatu oleh ulama nahwu af'ala akan fi'il yang 5. Jadi mereka menggunakan istilah untuk gambaran yang 5 tu ialah af'alu khamsah. So guna nama kepada suwar khamsun tu. Wahia, dan dia iaitu af'alu khamsah tersebut yaqumani, taqumani, yaqumuna, taqumuna, taqumina, ya Hindu. Jadi taqumina mewakili untuk anti lah. Dia tambah harf munada kan, untuk membezakan ataupun nak mention kepada wazan anti. Wa yakunu i'rabuha bi thubutin nuni. Jadi i'rab ha ialah af'al khamsah tersebut bi thubuti dengan sabit nun rafa'an pada hukum rafa' lah, kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Right, so jadi atamuruna subutun nun, tansau, tatlu dengan ta'qilun. Keempat-empat fa'il ni semua rafa' dengan subutun nun. Okay, af'alu khamsah. Wa bihazfin nuni nasban wa jazman fan nasbu. Jadi i'rab af'al khamsah dihazafkan nun pada hukum nasab dan jazam, fan nasbu maka contoh nasab, kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Okay, jadi taqulu dimasukkan hazaf nun. Wa syahidu fi taqulu, jadi syahid dia ialah fokus kita ialah taqulu. Wal jazmu, contoh jazam pula, kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Okay, jadi tas'alu hazaf nun kerana masuk la an-nahiyah. Wa syahidu fi tas'alu, syahid kita iaitu fokus ataupun point kita ialah tas'alu. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala juga, wa qawlihi ta'ala, izhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi zikri. Okay, jadi syahid kita ialah ni dia, la taniya, patutnya ada nun. Alright, dia refer kepada antuma, yang di mana antuma tu merujuk kepada anta dengan akhuka. Right. Kemudian wa qad warada hazfu nuni raf'i fi ba'di ayati ala qira'atin ghairi mutawatiratin. Okay, jadi dia kata terkadang datang hazfun nun, hazaf nun pada fi'il mudhari' af'al khamsah tersebut
fi ba'di ayati, pada sebahagian ayat, atas qiraat yang tidak mutawatir. Maksudnya qiraat yang bukan secara mutawatir. Bila dia sebut mutawatir, untuk kefahaman mutawatir ialah dia ialah diriwayatkan riwayat yang daripada mana? Daripada jemaah, satu jemaah diriwayat lagi, satu jemaah lagi, jemaah. Maksudnya sekumpulan tu meriwayatkan perkara yang sama, lepas tu ada sekumpulan lagi meriwayatkan perkara yang sama. Itu maksud riwayat mutawatir secara berterusan, dan dia amat tepat lah. Mutawatir paling tepat ataupun paling kuat dia punya perawian dia antara perawian yang lain. Okay. So kalau bila disebut hadisun mutawatir, hadis mutawatir maksudnya hadis yang paling kuat lah dia punya ni, sebab dia diriwayatkan daripada jemaah-jemaah. Bila diriwayatkan jemaah daripada jemaah dan jemaah yang lain, maksudnya kuranglah risiko berlaku penipuan antara periwayatan tersebut. Okay, sebab diriwayatkan daripada jemaah kan. Okay, kemudian jadi berlaku hazaf nun pada hukum rafa'. Rafa' sepatutnya sebutun nun kan. Okay, jadi ada juga berlaku juga hazaf nun pada hukum rafa' di mana riwayat yang tidak mutawatir, kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Okay, kita tengok penerangan dia. Dia kata faqad qara'a jumhuru, sungguhnya telah membaca oleh ulama qiraat jumhur, majoriti ulama qiraat. Kata nad'u dibaca dengan nuni binunil azamati, dengan nun azamah. Azamah maksudnya dia refer kepada nahnu lah. Okay, nahnu. Maksudnya yauma nad'u kulla unasin, maksudnya nahnu ni refer, dia merujuk kepada Allah Ta'ala, yang di mana kita guna lafaz nahnu ni untuk mengagungkan, memberi kebesaran kepada orang yang menggunakan lafaz nahnu ni lah. Okay, maksudnya mengagungkan kebesaran mutakallim. Alright. Jadi jumhur baca nad'u. Wa qara'a al-Hasanu yauma yud'au kullu unasin bi imamihim. Okay, bila dia sebut yud'au, jadi yud'au ada nun lah sepatutnya kan, tapi dihazaf, dia kategori yang ni, warada hazful nuni raf'i. Okay, kullu unasin bi imamihim bi ya'i, dibaca dengan ya, maksudnya ya depan ni, madmumatan. Okay, ataupun madmumatin lah, nak kepada ya'in, ya yang berbaris dhammah, wawawin ba'dal aini, dan dibaca juga dengan waw selepas ain, iaitu waw yang ni, wa raf'i, dan rafa' kul, lafaz kul tersebut yang ni kita baca yud'au kullu ala antakunal wawu dhamiran naiban anil fa'ili wa asluhu yud'auna. Okay, jadi rafa'kan kullu. Okay, lepas tu kemudian waw tersebut, waw ya yud'au tersebut, ni dia mana ni, waw ni dia jadi sebagai domain naib fa'il sebab dia wazan yuf'al kan. Okay, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi ila wazan mabni lil majhul. Jadi dia punya waw tu dia jadi naib fa'il, wa asluhu, dan asalnya yud'auna, ada nun. Fahuzifatin nunu litakhfifi, lalu dihazafkan nun kerana untuk bacaan ringan. Wa lafzu kullu, jadi lafaz kullu yang ada dalam ayat tersebut badalun minal wawin, dia jadi badal untuk waw. Maksudnya lafaz kullu badal kepada waw, maksudnya menerangkan siapakah waw tersebut, iaitu setiap manusia diimamihan dengan imam-imam mereka, apa yang mereka pegang. Right.
Kemudian wa kama fi qaulihi ta'ala, dan begitu juga pada firman Allah Ta'ala lagi. Maksudnya kama ni dia refer kepada berlakunya hazaf nun ketika rafa'. Alright. Contohnya lagi. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa wa lam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Jadi kita tengok penerangan dia dulu. Okay, syahid dia ialah tadhahar. Right. Penerangan dia, faqad waradatil qira'atul mutawatiratu sihrani wa sahirani wa tadhahara ala annahu fi'lun madin ala wazni tafa'ala. Okay, jadi telah datang qira'at yang secara mutawatir, sihrani wa sahirani wa tadhahara, yang di mana annahu dia itu fa'al madi atas wazan tafa'ala. Okay, yang ni dia. Wazan tafa'ala. Sebenarnya tafa'ala. Right, tafa'ala untuk huma lah kan. Okay. Kemudian wa qara'a Yahya bin Harith wa Abu Haywah wallahu a'lam wa Abu Khaladin sahirani tadhahara bitta'i wa tashdidid dha'i, maksudnya tadhahara, so syaddakan dha. Okay. Wal aslu antuma sahirani tatadhaharani fa udghimatit ta'u fi dha'i wa hudhifatin nun wa hudhifat nun raf'i kama hudhifal mubtada'u. Jadi penerangan dia kata Yahya dan Abu Haywah, Abu Khalad, mereka membaca lafaz sahiran tu dengan tadhahara, dibaca dengan satu ta bersama tasydidkan syaddakan wa, yang di mana awal aslu asal rupa ayat tersebut ialah tatadhaharani. Okay. Kemudian jadi bila tatadhahara udghimat, diidghamkan, maksudnya dia masukkan ta pada dha, maksudnya ta pada dha tersebut. Lepas tu wahudifat, dipadam nun seperti mana dipadam mubtada. Saya tak sure apa maksud dia, tapi kesimpulannya mereka baca macam tu lah, tadhahara, dia hazafkan nun. Cumanya qiraat ini tidak mutawatir lah, so kita tak pakai. Habis. Kemudian dicerita tentang baris nun rafa'. Harakatu nunir raf'i. Baris nun raf'i tuksaru ba'da alifil itsnaini wa tuftahu ba'da wawil jama'ati wa ya'i mukhatabati wa qad ja'a fathuha ba'da al-alif ala qira'atin syadzatin. Dia kata nun rafa' dibariskan kasrah selepas alif isnain wa tuftahu difathahkan selepas waw jama'ah dan ya mukhatabah. Okay. Wa qad jaa fathuha, dan kadang-kadang datang fathahnya nun tersebut selepas alif ala qiraatin syadzatin, atas qiraat yang ganjil. Okay. Jadi dia sepatutnya selepas alif isnain mestilah dia tu baris kasrah, tapi datang juga baris fathah atas qiraat yang ganjil lah. Walladhi, contoh dia fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma atta'idanini. Okay. An ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wailaka amin. Okay. Jadi penerangan dia, wa qira'atul jumhuri bi kasrin nunil ula nunir raf'i. Jadi qiraat ulama majoriti ulama qiraat dibaca dengan kasrahkan nun yang pertama, iaitu yang ni dia. Right. Ta'idanini, nun yang pertama. Ni dia nun pertama. Nun rafa', iaitu nun rafa' lah, bukan nun wiqayah. Jadi
Pertama yang depan ni, yang kedua sebelum ya, iaitu yang kedua tu nun wiqayah. Alright. Kemudian qala Akbari, telah berkata oleh Imam Akbari, wa quri'a bi fathiha wa hiya lughatan syadzatun fi fathi nunil itsnaini. Imam Akbari menyatakan dibaca nun tersebut dengan dibaca dengan fathahkan nun, maksudnya ta'idana, okey, baris fathah, dan dia ialah lughah, bahasa yang ganjil lah, fi fathin nuni, pada memfathahkan nun itsnain. Namun wa hasunat huna syai'an li kasratil kasarati. Okey, namun hasunat elok, apa ni, kita fathahkan nun yang ta'ida nani ni kerana apa? Li kasrati, kerana terlampau banyaknya kasrah dekat sini, ni kan. Okey, kama ja'a dhammul nuni ba'dal alifi ala qira'atin syadzatin aidan. Begitu juga datangnya dhammah nun selepas alif atas qiraat pada bacaan yang ganjil juga, fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala, dia kata qala la ya'tiyakuma ta'amun turzaqanihi. Okay, itu yang qiraat yang sepatutnya lah. Cuma qiraat syadzah dia baca turzaqanuhu. Okay, illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma zalikuma mimma allamani rabbi. Alright, jadi atas qiraat syadzah dia baca baris dhammah. Alright, kerana banyaknya kasrah. Habis. Kemudian, jadi habislah tentang baris nun rafa'. Kemudian ijtima'un nuni raf'i wa nunil wiqayati, berhimpun nun rafa' dan nun wiqayah. Okay, nun wiqayah, jadi nun rafa' kita kenal lah kan. Nun wiqayah ialah nun yang di mana dia, maksud wiqayah ialah perlindungan. Okay, dia melindungi baris nun yang rafa' tersebut daripada berbaris kasrah. Dan kebiasaannya nun wiqayah ni muncul untuk ya, apa ni, ya yang mutakallim ni, dan kebiasaannya yang ni ialah ya yang hukum dia sebagai nasab. Alright, kebanyakannya lah nasab sebab maf'ulun bih kan. Contoh dorobani. Okay, dorobani, telah pukul, apa, contoh dorobani. Okay, jadi nun ini datang untuk menyelamatkan baris asal fa'il sebelum dia lah, maksudnya baris perkataan yang dia nak pelihara tu. Okay, jadi nak mengelak daripada ba ni berbaris kasrah, jadi nun ni menyelamatkan, so melindungi baris asal. Itu function nun wiqayah. Okay, jadi idza ijtama'at nun raf'i wa nun wiqayati fi ahadil af'alil khamsati jaza fakku kama fi qawlihi ta'ala ta'ida nini an ukhraja. Dia kata apabila berhimpunnya nun rafa' dan nun wiqayah fi ahadi, pada salah satu af'alul khamsah, harus kita ceraikan. Kama, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, ta'idan ini an ukhraja. Okay, ni dia. Maksudnya bila dia kata fakku, dengan maksud tanpa idgham lah, tanpa kita masukkan mereka berdua. Okay, jadi ada hukum dia harus. Sini satu, fakku, yang ni yang kedua, idgham. Wajazal idghamu biduni hazfi ihdan nunaini wa bihazfi ihdahuma, dan boleh juga kita idghamkan tanpa hazaf kedua-dua, salah satu pada dua nun tersebut, nun rafa' dan nun wiqayah, ataupun boleh juga idgham dengan hazafkan salah satu daripada kedua mereka. Okay, qad quri'a, dan
sesungguhnya telah dibaca bihima dengan kewujudan dua-dua mereka tersebut. Contoh fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni. Okay, jadi dia idghamkan kat sini ada dua nun. Sepatutnya okay, asal dia junani, ni asal dia. Nani. Okay, na kat sini sebagai nun rafa'. Alright, sebab fi'il af'al khamsah kan. Yang kedua, nun wiqayah. Namun boleh kita idghamkan dengan masukkan salah satu daripada kedua mereka kepada yang lain. Jadilah atuhajjuni. Alright, sukunkan je lah. Kemudian mana? Fillahi wa qad hadan. Haitsu qara'a Nafi'un wa Ibnu Amir bi takhfifi nuni. Dengan cara membaca oleh Imam Nafi' dan Ibnu Amir bi takhfifi, dengan takhfif kan, meringankan nun. Wa qara'a al-baqun bi tashdidiha, namun selebihnya ulama yang lain selain daripada Ibnu Amir dengan Nafi', mereka baca bi tashdidiha, dengan syaddahkan tuhajjuni tu. Wa wajhu qira'ati ala tashdidi, dan rupa qiraat atas tashdid tu wadihun, jelas. Kerana udghimat ihdan nunai, diidghamkan salah satu daripada dua nun tersebut fil ukhra, pada yang lain. Wa wajhul qira'ati ala takhfifi annahu hazfu nunil wiqayati takhfifan wala yusanu an yakuna mahzufu nunal ula li'annaha alamatul raf'i fil fi'li. Dia kata rupa bentuk takhfif tu macam mana? Okay, macam ni dia kata, wa wajhul qira'ati ala takhfifi, rupa bacaan yang takhfif, annahu dihazafkan nun wiqayah. Okay, kiranya tuhajjun untuk Nafi' dan Ibnu Amir, mereka baca macam ni. Tuhaju dia hazafkan nun wiqayah, iaitu yang ni lah, ni dia hazafkan yang ni. Kiranya baca macam mana tu? Hazfu nunil wiqayati takhfifan wala yuhsanu an yakuna mahzuf. Dia kata tidak elok jadi yang mahzuf tersebut yang pertama, dianaha, kerana nun yang pertama iaitu nun yang ni alamatu raf'i fil fi'li, dia alamat rafa' pada fa'il. Wal mukhtaru, namun pendapat yang dipilih yang lebih elok lah tasydidun nun, disyaddakan nun, li'annahu al-aslu, kerana dia tu asal. Wa li'anna alaihi aktsaral qurra'i, dan kerana bacaan yang tasydid nun tu lebih banyak qurra', maksudnya lebih ramai baca macam tu lah. Kiranya dia baca yang Nafi' dan Ibn Amir, dia baca tuhaju ni terus. Alright, tak sure macam mana, wallahu a'lam. Jadi namun yang kita ambil pendapat mukhtar yang dipilih ialah syaddahkan nun. Habis. Okay, kita ada masa lagi, so kita insyaAllah ambil topik nawasib. Okay, kita akan baca separuh je lah. Kata nawasibul fi'lil mudhari'i, nawasib, amil nasib fi'il mudhari'. Kata al-adawatul lati tansibul mudhari'a bi nafsiha arba'un wa hiya an, walan, idhan wa kai. Okay, jadi adawat, alat-alat yang di mana menasabkan fi'il mudhari' bi nafsiha, dengan dirinya adawat tersebut. Bi nafsiha, kembali kepada adawat. Arba'un, ada 4. Wahia, an, lan, idhan dengan kai. Okay, jadi 4 sahaja yang menasabkan fi'il mudhari' dengan diri mereka sendiri.
Okay, kalau yang selain daripada 4 ni mungkin dia menasab dengan an mudmarah. Hanya tersembunyi, sama ada dia tu tersembunyi secara wujuban wajib ataupun jawazan secara harus. Okay, jadi insyaAllah kita baca keempat-empat ni. Alright, and amkanal hurufu atau amkana hurufa fi nasbil af'ali wahya wal fa'lu bimanzilatil masdari. وهذا المصدر مؤول يقع في موضع رفع كما في قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. Okay, dia baca amkana hurufu dhammah kan. Okay, jadi an ni dia membolehkan pada menasabkan fa'il wahia dan dia iaitu an tersebut wal fa'lu dan fa'il yang dia telah nasabkan tu jatuh sebagai apa? Bimanzilatil masdari, akan berlaku pada tempat masdar. Okay, macam mana tu? Kemudian dia kata wahadzal masdaru mu'awwalu, kemudian masdar yang ditakwil tersebut yaqa'u, berlaku pada tempat rafa' seperti mana pada firman Allah Ta'ala wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Alright, jadi wa an ta'fu dekat sini, jadi an dia ni satu dia menasabkan fa'il mudhari' iaitu dengan hazaf nun. Okay, asalnya ta'fu ta'funa. Alright, jadi apabila an tersebut masuk kepada fa'il mudhari' ta'fu, alright, jadi an dengan dia punya fa'il akan jatuh sebagai masdar. Alright, jadi kita akan takwilkan dia pada masdar muawwal yang di mana dia tu akan berlaku sebagai i'rab tertentu dan hukum tertentu. Tertentulah, contoh macam dia berlaku sebagai hukum rafa' kan. Untuk kat sini dia jadi sebagai apa? Mubtada. Alright, contoh. Jadi kita kena takwil lah an dengan apa? Fa'il mudhari' ni kena takwil kepada rupa bentuk masdar. Jadi ta'fu masdar dia apa? Okay, cara dia ialah nak takwil masdar macam mana? Iaitu kita tengok dulu dia punya fa'il dengan fa'il. Okay, jadi kalau ta'fu kita ambil masdar dia dulu, af'u. Okay, afwan kan. Kemudian kita tengok dia punya fa'il dia apa? Waw. Waw dia sama dengan apa? Jamak kan? Dia sama dengan kum. Sebab apa? Ta'fu ni refer kepada antum lah kan. Cuma kita tak boleh guna lafaz antum ni sebab dia domir baris munfasil. Okay, jadi kalau kita nak takwilkan, kita kena guna domir baris mutasil iaitu kum lah. Okay, jadi ini rupa bentuk masdar dia. Afukum apa? Aqrabu littaqwa. Okay, jadi inilah rupa asal an dengan dia punya fa'il mansub dia lah, fa'il yang ditakwil. Jadi dia kata, kita akan i'rab bila dah i'rab biasa tu kan. An harfun nasbi masdariyan ta'fu fa'il mudhari' mansub bihazfin nun, semua tu. Lepas tu last sekali kita akan i'rab sekejap tulis an, lepas tu wa ma ba'daha kan, ataupun silap tersilap, tertinggal. Okay, i'rab dia ialah Allah. Mana tadi an. Okay, i'rab kedua mereka, first kali al-masdaru, okay, al-mu'awwalu yang ditakwil, min daripada an, wa ma ba'daha apa? Fi mahalli nasbin, Allahumma salli Muhammad, fi mahalli raf' lah, dekat sini. Fi mahalli raf'in mubtada untuk aqrabu kan, mubtada aqrabu.
Okay. Lepas tu takdiruhu, takdir dia yang bawah ni, afukum aqrabu littaqwa. Ini takdir. Ya, jadi takdir ni kita kena tengok cara kita nak tukar dia ialah kita tengok masdar dia dulu. Ni afu ni tengok masdar. Lepas tu campur dengan fa'il dia lah. Fa'il dia rupa bentuk apa. Kalau fa'il dia antum, kita buatlah rupa kum. Kalau fa'il dia huwa, kita buatlah hu. Okay. Dan sebagainya. Okay, kita baca balik. Jadi ini untuk contoh fi maudhi raf'in. Kemudian kita tengok pada contoh maudhi yang lain pula. Alright. Dia kata wa fi maudhi nasbin kama fi qawlihi ta'ala amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aratu an a'ibaha. Okay. Jadi kita punya syawahid kita ialah dekat sini a'ibaha. Alright. Jadi macam mana kita nak takdirkan tawil masdar tersebut? Jadi first kali ialah kita fokus kepada dia punya dia punya masdar dia bentuk apa. Jadi ibaha ialah wazan apa? Wazan af'ala kan? Alright. Cuma aib jap, ya ke? Okay, dia bukan wazan af'ala, dia wazan sulasi mujarrad yang biasa tu. Ya'ibu. Cuma aib. Okay, jadi dia punya fa'il dia siapa? Okay, masdar. Masdar campur dengan fa'il. Itu cara kita nak takwil dia lah. So, macam mana ni? Masdar dia ialah ya'ibu aiban. So, aib. Alright. Kemudian, campur dengan fa'il. Fa'il dia rupa bentuk apa? Ana kan? Okay, so, ana yang dhamir mutasil apa? Ya. Okay. Jadi kita buat aibi. Alright. Aibku. Lepas tu ha ni macam mana kita nak buat? Disebabkan kita tak boleh letak ha selepas ya ni, kita kena buat ha tu sebagai dhamir munfasil dengan cara menambahkan iya ha. Okay. Itu maksud dia. Right. Jadi takdir masdar muawwal tersebut IB iyaha. Okay. Jadi IB tu jadi sebagai maf'ulun bihi kepada aradtu. Alright. Jadi aradtu IB iyaha. Habis. Lepas tu fi mawdi'i jarrin kama fi qawlihi ta'ala. Saya tak sempat nak baca semua huruf ni. Saya sempat baca an, kita habiskan an. Alright. Mana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Jadi fokus kita ialah an ya'tiya. Ini dia. Sebab dia berlaku selepas apa? Dia berlaku sebagai idhafah dekat sini. Kata macam mana takwil, iaitu ya'tiya datang atau jadi masdar dia apa? Ityan ahadakum maut. Alright. So ityan ni cukup sebab dia punya fa'il dia zahir kan. So kita tak boleh nak letak tu fa'il dia selepas tu. Tak boleh tak dhamir. Jadi kesimpulannya qabla min qabli ityani ahadikum mautu. Habis. Tu cara kita nak tahu masdar. Wa kama tu salaan al-masdariyatu bil fi'l al-mudhari'i. Tu salah tusala bil fi'l al-madi wal fi'l al-amri. Dia kata seperti mana bersambungnya, disambungkan an masdariyah dengan fi'il mudhari', begitu juga boleh disambungkan an masdariyah pada fi'il madi dan fi'il amr. Contoh untuk fi'il madi kama fi qawlihi ta'ala laula an manallahu alaina la khasafa bina. Okay.
Jadi al-masdariyah ni boleh juga masuk pada fi'il madhi, cuma dia tak memberi kesan apa-apa lah. Okay, sebab fi'il madhi kan mabni. Begitu juga dengan fi'il amar. Wal amru kama fi qawlihi ta'ala wa alanna lahu hadida ani'mal. Okay, ni dia. Ani'mal sabiratin. Habis. Jadi saya rasa setakat ni saja. Panjang. InsyaAllah pada video akan datang. Summa qala wa yushtaratu linasbil mudari'i ba'daha an la taqa'a ba'da fi'lin yaqin. Wallahu ta'ala alam. Jadi aku lihadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.